Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita untuk sesi PDPR pada hari ini bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6 bersama Cikgu Sherry. Baiklah, hari ini kita akan teruskan dengan tema 6 iaitu Semangat Cinta akan Negara. Unit 18, Bersyukurlah. Tajuk kita pada hari ini ialah Citra Pendidik dan kemahiran kita pada hari ini ialah mendengar dan bertutur. Murid-murid boleh sedia buku teks muka surat 99. Standard pembelajaran 1.4.3 iaitu berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama yang sesuai dengan betul secara bertata susila. Baiklah, objektif pembelajaran kita pula ialah pada akhir pembelajaran murid akan dapat menggunakan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk yang sesuai untuk membina sekurang-kurangnya 4 ayat dengan betul. Manakala kriteria kejayaan ialah seseorang murid itu akan dianggap berjaya apabila dapat menggunakan 2 kata ganti nama diri dan 2 kata ganti nama tunjuk yang sesuai untuk membina ayat. Mari kita lihat aktiviti 1. Iaitu kita akan imbas kembali pelajaran kita yang lepas. Apakah itu? Ya, iaitu berkaitan dengan kata ganti nama diri. Cikgu percaya kamu masih ingat lagi tentang pembelajaran kita yang lepas, iaitu tentang kata ganti nama diri. Iaitu merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan nama seseorang ataupun panggilan kepada seseorang. Kata ganti nama diri terdapat 3 iaitu yang pertama, kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua dan kata ganti nama diri ketiga. Baiklah, mari kita lihat contohnya. Untuk kata ganti nama diri digunakan untuk menggantikan diri seseorang yang sedang bercakap. Contohnya, saya, aku, kita, kami, beta, patik dan hamba. Okey, manakala contoh ayat pula seperti saya sedang belajar. Ganti nama untuk diri sendiri. Merupakan kata ganti diri yang pertama. Baiklah, mari kita lihat kata ganti diri kedua pula. Iaitu menunjukkan kepada diri orang yang sedang dilawan bercakap. Kita bercakap dengan orang yang lagi satu. Yang dilawan bercakap. Okey, ini bermaksud orang yang dilawan bercakap itu mesti, ini syarat dia, wajib berada di hadapan orang yang sedang bercakap. Contoh, saya sedang bercakap dengan Ali. Ali mesti ada di depan saya. Jadi Ali itu kita kena gantikan diri dia dengan panggilan untuk kata ganti diri kedua. Okey, apakah panggilan yang sesuai kita nak panggil Ali tu? Okey, contoh, kamu, awak, kau, engkau, kalian, tuanku, tuan hamba. Apa-apa pun mestilah bergantung kepada situasi. Baiklah, contoh, kalau cikgu bercakap dengan Ali yang tadi, contoh cikgu boleh guna, awak sedang buat apa? Awak, cikgu panggil Ali, awak. Kita ganti nama dia dengan panggilan kata ganti nama diri kedua. Baiklah, mari kita lihat kata ganti diri yang ketiga. Merujuk kepada orang yang sedang diperbualkan atau diperkatakan. Contoh dia, cikgu bercakap dengan Ali tentang Abu. Cik Ali ada depan cikgu tetapi Abu tidak ada di depan cikgu. Maka kita nak gantikan panggilan kepada Ali, kita boleh panggil untuk kata ganti diri ketiga. Kata ganti nama diri ketiga iaitu Abu tadi.
Ali yang di depan cikgu, kata ganti diri kedua. Abu tiada depan cikgu, tapi kita boleh gantikan dia dengan panggilan kata ganti diri ketiga. Mari kita lihat. Okey, bermaksud orang yang kita nak bercakap tiada di depan kita, tetapi ada di tempat lain. Seperti yang cikgu jelaskan tadi. Contoh panggilan yang boleh digunakan untuk kata ganti diri ketiga ialah dia, ia, beliau, baginda, mereka. Okey, bagaimanakah contoh ayat yang digunakan untuk kata ganti diri ketiga? Okey, mari kita lihat. Iman ialah ketua kelas 4 cerdik. Dia seorang yang bertanggungjawab. Kita cakap tentang diri Iman, sedangkan Iman tidak berada di hadapan kita. Itu yang dikatakan dengan kata ganti diri ketiga. Baiklah, mari kita lihat kata ganti nama tunjuk. Terdapat dua, iaitu kata ganti nama tunjuk umum dan kata ganti nama tunjuk tempat. Untuk umum digunakan untuk menunjukkan sesuatu objek. Dia ada dua sahaja, iaitu ini dan itu. Ini nak guna waktu mana, itu nak guna waktu mana. Okey, mari kita lihat. Ini digunakan untuk menunjukkan objek yang dekat. Ini buku saya, sambil pegang buku kita kan. Ini buku saya, ini bola saya. Objek yang dekat. Bagaimana pula dengan itu? Itu digunakan untuk menunjukkan sesuatu objek yang jauh. Itu kakak saya. Kakak dia mungkin berada jauh daripada dia. Okey, nak menunjukkan bahawa itu untuk objek yang jauh. Manakala kata ganti nama tunjuk tempat ada 3, iaitu sini, situ, sana. Sini, situ, sana. Sini, situ, sana. Ada 3. Sini. Sini digunakan untuk menunjukkan tempat yang dekat. Tempat yang dekat. Di sini rumah saya. Ditunjuk yang rumah tempat yang dekat. Manakala situ digunakan untuk menunjukkan tempat yang agak jauh. Yang agak jauh. Tapi masih lagi boleh dilihat. Tak adalah jauh sangat. Tu maksudnya untuk situ. Okey, baiklah. Kalau sana. Sana pula digunakan untuk menunjukkan tempat yang jauh dan tidak dapat dilihat. Menunjukkan tempat yang jauh dan tidak dapat dilihat. Okey, baiklah. Sekarang kita beralih kepada aktiviti 2, iaitu citra pendidik yang terdapat dalam buku teks muka surat 99 ni. Okey, baiklah. Mari kita lihat apakah aktiviti yang akan kita lakukan. Okey, kalau kamu lihat gambar ini, terdapat citra ni, maksudnya citra ni dia adalah seperti kisah seseorang. Yang ni dia kata pendidik. Pendidik tu gurulah. Seorang guru ataupun tenaga pengajar. Citra pendidik maknanya mungkin dia nak cerita tentang kisah seorang guru ini. Kalau kita lihat gambar sepintas lalu, gambar pertama seolah-olah dia melihat surat. Mungkin surat tawaran dia untuk menjadi seorang guru, kan, penempatan dia. Kemudian tiba-tiba ada bot pula kat situ. Kemudian ada pula gambar belajar bersama-sama, naik motor, tukang rumah, naik kereta. Jadi apakah yang dapat kita simpulkan ataupun apakah yang dapat kita gambarkan dalam gambar ini? Kalau kamu lihat dalam buku ini, dia dah bagi dah setiap gambar ada kata kuncinya, iaitu gambar pertama reda, gambar kedua rela berkorban nyawa. Patutlah ada gambar bot. Rela berkorban nyawa, naik bot, kalau silap hari bulan boleh melayang nyawa. Okey, gambar seterusnya sanggup menempuh cabaran. Kalau kamu lihat ada sebuah kereta, kan.
Gambar seterusnya, guru umpama lilin. Gambar yang kelima, ringan tulang. Dan gambar yang keenam, prihatin. Apakah di sebalik gambar dan kata kunci ini? Okey, mari kita lihat gambar 1. Oh, dia nak minta kamu bina ayat yang lengkap tentang gambar yang diberikan beserta kata kunci. Guna kata kunci untuk membina ayat. Okey, baiklah. Gambar 1, cikgu dah bantu untuk memberi petunjuk kepada awak. Jadi, mari kita lihat ayat yang telah dibina. Cikgu Helmi, kita buhlah nama. Dah lelaki kan? Letaklah nama lelaki. Cikgu Helmi reda dapat berkhidmat di kawasan pedalaman. Oh, dia dapat bertugas di kawasan yang pedalaman. Okey, mari kita lihat ayat dia. Cikgu Helmi reda dapat berkhidmat di kawasan pedalaman walaupun tempat itu kekurangan kemudahan. Okey, ada titik, ada noktah di hujung ayat tu sepatutnya ya. Okey, baiklah. Okey, maksudnya dia minta awak bina ayat guna gambar ini, guna kata kunci diberi dan guna kata ganti nama yang telah kita pelajari tadi. Jika kamu lihat garisan warna merah dalam pada perkataan itu merupakan kata ganti nama tunjuk umum. Kan dia ada 2 tadi, itu, ini. Jadi cikgu dah gunakan perkataan itu. Baiklah, mari kita lihat gambar seterusnya. Gambar 2. Beliau juga rela berkorban nyawa untuk mendidik anak bangsa. Kata kunci yang diberikan rela berkorban nyawa. Kamu ambil sahaja ayat kata kunci tersebut dan bina ayat serta guna kata ganti nama diri 1, 2, 3 boleh ataupun kata ganti nama diri nama tunjuk. Okey, baiklah, yang ni beliau merupakan kata ganti nama diri ketiga. Jadi sekarang kamu lihat gambar 3, 4, 5 dan 6. Gambar-gambar ini cikgu biarkan kosong. Jadi kamu perlu membina ayat menggunakan kata kunci yang diberikan. Okey, contoh gambar 3, sanggup menempuh cabaran. Kamu guna kata ganti diri seperti beliau ataupun menempuh cabaran dalam hutan dengan apa tu? Menaiki kereta, melalui jalan yang berliku. Kamu boleh bina ayat sendiri sebagai contohlah cikgu beri tadi. Okey, gambar keempat pun sama. Tentang guru umpama lilin. Oh, mungkin cikgu ini, cikgu Helmi, tadi kan nama dia Helmi. Cikgu Helmi buat kelas tambahan untuk anak-anak yang pedalaman. Kamu boleh bina ayat menggunakan kata kunci diberikan dan tambah kata ganti nama yang kita pelajari tadi. Begitu juga gambar nombor 5. Selain jadi seorang guru, Cikgu Helmi ni juga ringan tulang. Ringan tulang mungkin dia membantu orang kampung bina rumah ataupun baiki rumah ya, dan sebagainya. Jangan lupa guna kata ganti nama diri. Okey, baiklah. Gambar yang keenam, okey, dia kata apa tu? Prihatin. Dia beri kata kunci prihatin. Okey, mungkin budak ni letaklah nama. Pelajar dia tu letaklah nama. Dah lelaki, letak nama lelaki lah. Mungkin ibu bapa dia tiada kenderaan. Jadi dia mungkin tumpang Cikgu Helmi untuk ke sekolah kan. Okey, jadi awak boleh bina ayat yang lengkap. Okey. Baiklah, jadi sekarang tugasannya, okey, seperti yang saya cakap tadi, murid dikendaki membina ayat berdasarkan gambar dan kata kunci yang diberikan. Gambar dan kata kunci yang diberikan tadi. Namun, murid juga perlu menggunakan kata ganti nama diri atau kata ganti nama tunjuk seperti yang telah cikgu terangkan satu persatu tadi. Cikgu ulang balik, kata ganti nama diri ada 3. Pertama, kedua, ketiga. Dan kata ganti nama tunjuk ada 2, iaitu umum dan tempat.
Jadi kamu boleh guna perkataan-perkataan itu untuk melengkapkan ayat. Buat dalam buku tata bahasa. Setelah siap, jangan lupa hantar ke channel Telegram mengikut tarikh yang disediakan. Baiklah, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih dan cikgu berharap kamu jelas dengan penerangan yang telah diberikan.